Tak apalah, tak ada orang yang sudi nampak ya doktor. Tak apa, lain kali kita berkenalan. Ada orang boleh sangkal tak dakwaan saya bahawasanya sembahyang itu wajib. Ya Ustaz, kami terima sembahyang itu wajib. Puasa, zakat, haji wajib. Betul? Betul. Tidak ada orang boleh menyangkal dakwaan itu. Rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam itu di atas 5 perkara. Islam itu dibina di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksikan bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah kepada yang mampu. 5 rukun Islam. Islam dibawa ke tanah Melayu kurang lebih 1400 tahun. Para Meswara memeluk Islam dengan nama Sultan Muzaffar Shah pada 1403 Masehi. Maka ramailah rakyat Melaka yang memeluk Islam. Kisah awal Islam di tanah Melayu. Perkembangan Islam berkembang pesat di tanah Melayu. Melaka berkembang sebagai sebuah pusat perkembangan Islam. Bahkan di tingkat 3 istana Melaka dijadikan sebagai sebuah pusat perkembangan Islam. Ini sejarah. Malang menimpa kita 1511. Kita jatuh ke tangan Portugis. Saya tak nak ulas tentang sejarah Melaka. Cuma sedikit perkongsian. Kalau tadi saya katakan, boleh ke saya tanya tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan kata boleh. Bila kita pergi ke negeri Melaka, doktor ya, ada tak kita jumpa tapak perkuburan umat Islam zaman Kesultanan Melayu Melaka? Ada? Tak ada. Masjid peninggalan zaman Kesultanan Melayu Melaka? Ada? Tak ada. Ataupun istana kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Tak ada. Ataupun rumah-rumah pembesar, rumah-rumah rakyat jelata zaman Kesultanan Melayu Melaka? Tak ada. Ke mana agaknya Ustaz? Ke mana agaknya? Sedangkan sejarah mencatatkan kepada kita tentang kehebatan kerajaan Melaka itu. Tun Mutahir kalau dia ke pasar membawa 2 baldi intan permata ditaburkan di jalan raya, tak ada orang yang kutip. Kaya tak kayanya orang Melaka pada ketika itu. Rumah-rumah dibina daripada batu dan kayu. Ada disebut batu dan kayu. Tapi bila kita pergi ke Melaka, ya tak ada pun kita jumpa. Tak ada. Yang pergi kita tengok apa? Kota Famosa. Adalah kita tengok. Tapi kita perasan tidak? Kota Famosa Melaka itu dibina di atas keruntuhan Kesultanan Melaka. Apa maksudnya Ustaz? Diruntuhkan kerajaan Melaka itu, dibina di atasnya kota Famosa. Batu kota Famosa itu bukan dibawa daripada Portugal. Itu adalah runtuhan kota-kota Melaka, binaan-binaan orang Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, permulaan kejatuhan Melaka itu sebenarnya memberi satu gambaran yang amat buruk. Apa yang bakal jatuh lagi selepas daripada jatuhnya kerajaan Melaka? Jatuhnya kerajaan Melayu Melaka. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berapa tahun selepas itu masjid yang pertama dibina semula di tanah Melayu? Ada siapa boleh jawab soalan saya? 209 tahun selepas itu baru dibina sebuah masjid. Itu pun yang bina bukan orang Melayu. Seorang pedagang daripada negeri Cina datang sehelai sepinggang.
berdagang di Melaka, akhirnya dia berjaya dan memeluk Islam macam saudara depan kita ni. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah kepada dia. Dan dia yang membina masjid berkenaan, bukan orang Melayu. Masjid yang kedua juga bukan orang Melayu. Masjid yang ketiga juga bukan orang Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jatuhnya Melaka, jatuhnya Islam ya di Melaka, malunya orang Melayu. Orang lain yang tolong bina masjid untuk bangsa kita. Soalan saya, 209 tahun di manakah agaknya orang Melayu menunaikan solat Jumaat? Kita sebut semayang itu wajib. Saya terima semayang fardu buat di rumah, Ustaz. Okey. Semayang jemaat di rumah juga. Mana mahu? Mana mahu semayang jemaat di rumah juga? Ustaz, buat di Padang boleh? Okey, buat di Padang. Maknanya selama 209 tahun tu orang Melayu semayang jemaat di Padang boleh? Agaknya malunya orang Melayu Islam Melaka. Setelah jatuhnya kerajaan Melaka, kita hilang Islam kita ya. Orang tak kenal bangsa Melayu. Kita hilang negara. Kita hilang 3 perkara: agama, bangsa dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran, Allah lah yang memiliki kekuasaan raja segala raja. Dan dia lah yang memberikan kehinaan, memuliakan kepada siapa yang dia kehendaki, menghinakan kepada siapa yang dia kehendaki. Apa istimewanya ayat ini kepada kita? 1957 Allah Ta'ala bagi semula tanah air ni kepada orang Melayu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi semula kepada orang Melayu Islam untuk ambil tanah air dia. Kali pertama ketika nak dinaikkan bendera Malaysia, Jalur Gemilang, nak diturunkan kali terakhir bendera Union Jack. Apa yang Tunku Abdul Rahman minta Ustaz Hasan buat? Tu bapa Jalaluddin Hasan. Datuk Jalaluddin, bapa dia tu hidup lagi, pergi tanya kalau saya bohong. Ustaz Hasan, Datuk Tan Sri ke selang nama dia, Tan Sri Hasan Azhari. Tunku minta Tan Sri Hasan Azhari melaungkan azan sebelum bendera Malaysia dinaikkan kali pertama. Allahu Akbar, tergenang air mata kak. Dilaungkan azan.